Mendahului berita dunia, kerajaan Turki menguatkuasakan perintah darurat selama 3 bulan ke arah mengukuhkan kepimpinan untuk menahan mereka yang dituduhkan melakukan rampasan kuasa yang dapat ditumpaskan. Tindakan diambil di tengah-tengah kebimbangan masyarakat antarabangsa mengenai tindak tanduk kerajaan pimpinan Presiden Tayyip Erdogan untuk menghapuskan kumpulan pembelot. Presiden Erdogan mengumumkannya dalam siaran televisyen secara langsung di hadapan Menteri-Menteri Kabinet selepas mengadakan mesyuarat hampir 5 jam dengan Majlis Keselamatan Kebangsaan. Katanya tindakan yang dikuatkuasakan di seluruh negara bertujuan untuk menyingkirkan pengganas yang bersengkongkol dengan Fethullah Gulen, ulama yang beribu pejabat di Amerika Syarikat yang dituduh mengetuai pemberontakan. Namun beliau menegaskan tindakannya tidak akan menjejaskan demokrasi. Ribuan anggota tentera, polis, badan kehakiman, perkhidmatan awam dan guru ditahan atau masih di bawah siasatan sejak Jumaat lalu. Tuan Erdogan percaya negara-negara asing juga mungkin terlibat dalam cubaan untuk menggulingkannya. Olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı. Olağanüstü hal ilanının amacı ülke Dalam pada itu, Setiausaha Agung NATO menekankan pentingnya sokongan padu kepada Turki dan perkongsian data perisikan. Jens Stoltenberg berkata penyingkiran ribuan pembelot selepas percubaan rampasan kuasa tidak melemahkan pucuk kepimpinan Turki. Dalam kenyataannya, ketika ditemu bual di sidang sampingan mesyuarat para pegawai pertahanan dari lebih 30 buah negara, Tuan Stoltenberg berkata Turki mempunyai pasukan tentera yang besar dan profesional dan beliau percaya mereka akan terus komited dan menjadi sekutu kuat NATO. Sejumlah 60,000 anggota tentera, polis, hakim, kaki tangan awam dan guru telah digantung atau ditahan sejak percubaan rampasan kuasa, meningkatkan lagi ketegangan di seluruh negara yang mempunyai 80 juta penduduk dan merupakan sekutu barat dalam menentang IS. To be a strong NATO ally. The reaction against the coup. Berucap selepas mesyuarat di Washington, Setiausaha Pertahanan Amerika Ash Carter berkata mesyuarat memfokuskan apa yang berlaku selepas kekalahan IS dalam bentuk kestabilan dan pembangunan semula. Ketua NATO berkata secara amnya perkongsian perisikan lebih besar bersama NATO diperlukan bagi menentang kumpulan IS. In Turkey, they are safe and secure, and the fight and the operations against ISIL. Seminggu selepas serangan lori semasa sambutan Hari Kebangsaan Perancis di Nice, Menteri Pertahanan Perancis mengadakan perbincangan di institusi Brookings, Washington bersama Menteri-Menteri Pertahanan dan Menteri-Menteri luar yang lain di Washington. Tuan Jean-Yves Le Drian berkata mesyuarat 2 hari ini mengutamakan perbincangan menentang IS termasuk kubu kuat kumpulan militan tersebut di Mosul, Iraq. Apa yang penting jelasnya bagaimana Perancis akan menangani ancaman-ancaman yang sentiasa berubah terutama dari kumpulan IS. IS mengaku bertanggungjawab terhadap serangan truk pada 14 Julai di Nice. Dalam insiden tersebut, 84 orang telah terkorban. Tuan Le Drian juga menjelaskan tentang kerjasama ketenteraan yang sangat rapat antara Perancis dan Amerika Syarikat termasuk serangan udara ke atas wilayah-wilayah yang dikuasai kumpulan militan itu. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye berkata langkah untuk menempatkan sistem pertahanan peluru pandu THAAD adalah tidak dapat dielakkan akibat meningkatnya ancaman dari Korea Utara. Berucap semasa mesyuarat Majlis Keselamatan Kebangsaan, Puan Park menjelaskan pelancaran 3 peluru berpandu balistik Korea Utara merupakan bukti terbaru bahawa sistem anti-peluru berpandu tersebut diperlukan. Pengumuman bulan ini oleh Korea Selatan dan Amerika Syarikat untuk menempatkan unit THAAD di kawasan selatan mencetuskan bantahan besar daripada penduduk yang bimbang mengenai kemungkinan impak negatif terhadap kesihatan dan persekitaran. Kedua-dua negara Korea secara teknikalnya berada dalam peperangan di bawah perjanjian yang menamatkan pertempuran dalam Perang Korea tahun 1950 hingga 1953. Ketegangan meningkat sejak Korea Utara melancarkan ujian keempat nuklearnya pada Januari lepas, diikuti dengan pelancaran satelit dan beberapa ujian peluru berpandu. 지금 이 상황에서 대통령이 흔들리면 나라가 불안해집니다.
Majlis Keselamatan PBB UNSC akan mengadakan pusingan pertama pemilihan bagi Setiausaha Agung yang seterusnya hari ini. Perkara itu diumumkan oleh Koro Besho, perwakilan tetap Jepun ke PBB. Menurutnya tidak akan ada perbincangan dalam majlis dan ianya satu proses undian. Mereka juga akan memastikan bahawa keadilan dan kerahsiaan undian akan dihormati. Besho menyatakan UNSC telah mengadakan rundingan di antara negara-negara anggota dan 12 calon pada bulan Jun dan Julai, tetapi tidak ada perbincangan dalam kalangan negara-negara anggota sendiri dan kesemua calon telah terlibat dalam perbualan umum tidak rasmi yang dianjurkan Perhimpunan Agung PBB menjadikan proses lebih mudah. Besho berkata proses undian dan keputusannya akan menjadi sulit dan setiap negara anggota hanya dibenarkan memilih seorang calon. Setakat ini 12 orang calon telah mengumumkan pencalonan mereka, termasuk Irina Bokova, pengarah UMM UNESCO, dan Elizabeth Clark, pentadbir UNDP. Thank you, Mr. President. Mr. President, my delegation. 3 anggota tentera Perancis terbunuh dalam nahas sebuah helikopter semasa mengadakan misi perkumpulan perisikan di Libya. Perancis telah bekerjasama dengan pasukan tentera yang setia kepada Komander Timur Libya Khalifa Haftar yang melancarkan satu kempen terhadap kumpulan militan dan pesaingnya di Benghazi lebih daripada 2 tahun yang lalu, tetapi ditolak oleh kerajaan perpaduan yang disokong barat di Tripoli. Manakala seorang jurucakap bagi pasukan tentera Haftar, Ahmad Bouzid Al-Masmari, berkata sebuah helikopter yang membawa 3 warga Libya, seorang juruterbang dan 2 jurutera, begitu juga 3 pegawai perisik tentera Perancis terhempas pada Ahad lalu di kawasan Maghrun, kira-kira 75 km selatan Benghazi. Pada awalnya, para pegawai Libya berkata seramai 4 orang yang maut dalam nahas itu dan kesemuanya dari warga Libya. Tuan Masmari berkata Perancis telah mengumpulkan anggota perisik untuk menentang pejuang dari Boko Haram. Teruskan bersama kami bagi mengikuti berita antarabangsa selanjutnya selepas ini. Pihak berkuasa Brazil mengenakan peraturan keselamatan yang lebih ketat di pintu keluar masuk di seluruh negara dan beberapa pusat acara sukan sebelum menjelangnya Sukan Olimpik Rio 2016 yang bermula pada 5 Ogos. Peraturan itu menyebabkan banyak penerbangan tergendala. Susulan beberapa serangan pengganas di seluruh dunia, Brazil menerapkan keselamatan yang berbeza untuk meningkatkan keselamatan, termasuk penempatan anggota tentera untuk menjaga pusat-pusat penting. Para pengawal bersama anggota tentera ditempatkan di setiap 50 meter sepanjang kawasan Taman Olimpik Bara ke arah mengukuhkan lagi ciri-ciri keselamatan awam. Sejumlah 85,000 anggota pasukan tentera, polis dan jabatan bomba saling bekerjasama 2 kali ganda bilangan anggota keselamatan semasa Sukan Olimpik London. Beberapa hari lalu, kerajaan Brazil memperuntukkan tambahan $24 juta bagi ketenteraan negara dengan harapan dapat memastikan persekitaran yang selamat dan terjamin semasa acara sukan berprestij itu nanti. Di Dubai, Emirat Arab Bersatu, kebakaran tercetus di sebuah menara setinggi 75 tingkat kemarin. Ia merupakan kejadian kebakaran kelima ke atas bangunan-bangunan pencangkar langit di negara yang kaya dengan minyak itu dalam beberapa tahun kebelakangan. Kebakaran memusnahkan tingkap puncak menara Sulawfa dengan 10 ke 15 tingkat dikatakan hangus dijilat api. Ini merupakan kebakaran kelima berlaku selepas sebuah menara berdekatan Emirate of Ajman terbakar pada bulan Mac lepas. Dalam beberapa kes, para pakar berkata api mungkin merebak dengan cepat akibat bahan mudah bakar yang digunakan dalam hiasan dalaman. UAE dalam pada itu menilai semula sistem keselamatan bangunannya pada tahun 2013 yang memerlukan lapisan lebih 15 meter tinggi di semua bangunan baharu sebagai sumber kalis api, namun tidak melibatkan bangunan lama.
Sekurang-kurangnya 75 orang maut atau hilang di bahagian utara China sejak awal minggu ini dalam petaka banjir paling buruk dalam masa bertahun-tahun kebelakangan. Angka dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Awam di tengah-tengah hujan lebat yang berlarutan. Negeri Hubei di bahagian tengah China dilanda hujan lebat selama berminggu-minggu menyebabkan jalan raya ditenggelami air bah. Bandaraya Beijing turut terjejas oleh cuaca buruk yang memaksa beratus-ratus penerbangan dan jadual kereta api dibatalkan. Paras air yang naik di sepanjang sungai mengancam keselamatan penduduk. Pihak berkuasa mengarahkan tentera dan jentera berat untuk menembok tim tebing yang pecah. 被淹到了2/3的位置上，再把救出还要继续的去工作，而实际上春丰州没有办法完全的靠岸，因为村藏多的。 Pasukan penyelamat menemui 3 daripada 9 orang pendaki yang hilang selepas salji runtuh di Gunung Andes. Ketiga-tiga yang terselamat terdiri daripada 2 rakyat Sepanyol dan seorang warga Peru. Mereka dilaporkan dalam keadaan stabil. Nahas berlaku semasa cuaca buruk di pergunungan Huarascan yang diliputi salji berdekatan dengan bandar Huaraz di timur laut Peru. 6 pendaki, 3 rakyat Meksiko dan 3 warga Peru masih hilang. Terletak di banjaran Cordillera Blanca di barat Andes, Gunung Huascaran adalah puncak tertinggi di Peru dan menjadi tumpuan pendaki asing. Dengan ketinggian 5,800 meter di bawah paras laut serta suhu di bawah paras beku, ianya juga merupakan destinasi berbahaya. Pihak berkuasa berkata pasukan penyelamat tiba di tempat kejadian 3 jam selepas salji runtuh. Vamos a armar el campamento base a 4.200 metros de altura sobre el nivel del Anggota Marine di Meksiko telah merampas hampir 400 kg dadah kokain dari kapal bendera Singapura di Pasifik Pelabuhan Manzanillo. Menurut pihak berkuasa, dadah-dadah haram dirampas dari sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan negeri Colima berikutan operasi perisikan. Sebanyak 319 pek dadah kokain ditemui tersembunyi di dalam peti sejuk, menjadikan jumlah keseluruhan melebihi 390 kg. Para pegawai melaporkan bahawa dadah itu akan dihantar ke Guatemala dan ia berasal dari Colombia. Manakala rampasan terbaru berlaku seminggu selepas pihak berkuasa merampas pek dadah kokain tersembunyi dalam tong salsa. Meksiko merupakan titik negara yang paling sesuai untuk menghantar dadah-dadah haram ke utara dan ke Eropah. Akhir sekali imbas dan renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi mengenai sikap jujur dan tidak khianat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepada engkau dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.